Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti hari-hari biasa laporan saya akan mulakan dengan laporan dari segi kepatuhan rakyat kepada perintah PKP ini. Peratusan kepatuhan masih lagi tidak banyak berubah, iaitu masih lagi di sekitar 97%. Semalam pihak PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 779 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 490,249 kenderaan. Sebanyak 47,900 pemeriksaan mengejut telah dilaksanakan dan sebanyak 5,028 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM semalam telah menahan seramai 1,095 individu kerana engkar PKP, di mana 815 individu dikenakan kompaun, sebanyak 242 individu direman dan 38 individu dijamin polis. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP dari 18 Mac hingga 10 April 2020 adalah seramai 7,759 individu. Seramai 373 individu telah pun dituduh di mahkamah kerana engkar PKP. Seperti kita maklum, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan untuk sambungan PKP, iaitu PKP ketiga. Pihak PDRM telah mengambil ketetapan bahawa tindakan yang lebih tegas dan tidak akan berkompromi lagi dengan individu yang masih engkar dan degil. Mereka yang tidak ataupun engkar mematuhi PKP kali ini akan ditangkap dan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 yang membawa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua di bawah akta ini, ianya boleh membawa hukuman penjara tidak lebih daripada 5 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ingin tegaskan, semalam kita lihat pertambahan dari segi jumlah tangkapan. Bermakna mulai semalam pihak polis tidak lagi berkompromi dan tidak boleh dan akan mengambil tindakan yang tegas ataupun boleh dikatakan keras seperti yang dikatakan sebelum ini, dan akan dihadapkan terus ke mahkamah. Jadi tidak ada lagi, mungkin saya tidak tahu, itu kita serahkan kepada pihak polis sama ada kompaun atau tidak, kita serahkan kepada pihak polis, tetapi yang pasti mereka akan ditangkap dan akan dituduh di mahkamah. Semalam saya ditanya tentang bagaimana ada di kalangan rakyat kita yang enggan bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan. Misalnya yang berlaku di pusat kuarantin seperti yang disebut semalam. Hari ini mesyuarat memutuskan bahawa tindakan tegas akan diambil kepada mereka, iaitu di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Jadi menghalang tugas penjawat awam bukan saja menghalang tugas pegawai-pegawai polis, tetapi juga kepada sesiapa saja
penjawat awam yang terlibat di dalam operasi kita untuk menghalang rantaian COVID-19 ini, termasuk jururawat, doktor dan sebagainya. Ingin saya maklumkan bahawa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, kesalahan mereka boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun dan denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Dari segi pusat kuarantin, semalam seramai 386 rakyat Malaysia telah pun pulang ke tanah air, dan setakat 9 April 2020 sebanyak 156 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 156 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 146 yang beroperasi semalam, dengan 11,445 individu telah dikuarantin secara wajib. Operasi sanitasi awam. Ramai yang mempersoalkan tentang operasi sanitasi awam ataupun nyah cemar ini. Saya ingin maklumkan bahawa operasi sanitasi awam ini dikendalikan dan di bawah pengawasan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan mengikut garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Operasi memberikan keutamaan kepada lokaliti kes berdasarkan bilangan kes COVID-19 yang terkini. Dan kita dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa operasi sanitasi ataupun nyah cemar ini boleh mengurangkan penyebaran ataupun penularan virus COVID-19 ini. Saya ingin maklumkan sejak 30 Mac, operasi sanitasi awam di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melaksanakan 1,291 operasi sanitasi di 85 zon, termasuk 24 zon merah dan 61 zon kuning. Antara kawasan yang disanitasi adalah 884 bangunan kerajaan, 565 tempat awam, 528 pusat perniagaan dan 107 pasaraya. Semalam saja sebanyak 166 operasi sanitasi yang meliputi 60 zon di 12 negeri, termasuklah 46 kawasan di Johor dan 26 di Pahang. Semalam sebanyak 3 PPR atau PPR Perumahan Rakyat telah dinyah cemar menjadikan jumlah keseluruhan 37 PPR yang telah selesai disanitasi yang melibatkan 36,870 unit rumah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mendengar rintihan daripada rakyat kita yang terkandas di luar negara. Oleh itu, melalui kedutaan Malaysia, kedutaan kita di luar negara terus memantau rakyat kita di luar negara yang terkandas, dan usaha untuk membawa balik mereka dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negara. Misalnya, seramai 355 rakyat kita yang berada di Algeria dan Tunisia dibawa balik dan dibiayai oleh syarikat, oleh majikan mereka. Daripada India dan Sri Lanka, seperti yang diviralkan beberapa hari lepas, seramai 51 orang sedang dalam proses untuk dibawa pulang. Begitu juga dengan daripada Mesir, seramai 285 orang rakyat kita telah pun tiba di Malaysia.
Manakala daripada Arab Saudi seramai 80 orang rakyat kita telah tiba dengan ditanggung oleh Arab Saudi, negara Arab Saudi. Di Turki seramai 352 rakyat kita yang terkandas dan sedang di dalam tindakan Kementerian Luar untuk membawa pulang mereka. Jadi kepada keluarga mereka yang berada di Malaysia yang minta supaya kerajaan mengambil tindakan untuk membawa pulang rakyat kita yang terkandas, proses sedang dilakukan untuk kita bawa pulang mereka. Walau bagaimanapun, kepada pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara, seperti yang telah saya sebutkan daripada dulu, bahawa kalau boleh tinggallah di negara yang berkenaan dahulu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kita baca berita-berita terutamanya dalam portal media, dalam talian, yang mengeluarkan, yang melaporkan berita yang tidak tepat dan sahih, terutamanya yang melibatkan kenyataan rasmi daripada kerajaan. Pihak kerajaan memandang serius tindakan yang dilakukan oleh mereka kerana ia mampu berita-berita tidak sahih, berita-berita tidak tepat dan diselewengkan ini mampu mengelirukan orang ramai. Dan mungkin seterusnya akan menimbulkan keresahan rakyat. Jadi mesyuarat pagi tadi telah memutuskan bahawa supaya pihak SKMM dan juga pihak polis mengambil tindakan tegas terhadap portal-portal berita yang menyiarkan, melaporkan berita yang mengelirukan dan tidak tepat ini. Jadi saya memohonlah kepada portal-portal berita supaya lebih beretika untuk melaporkan berita yang sahih dan tepat. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa pesanan saya, tinggal di rumah untuk keselamatan. Stay home, stay safe. Soalan? Datuk Seri, semalam ada diumumkan perkhidmatan yang dibenarkan beroperasi selepas ni, dan salah satu perkhidmatan ialah kedai gunting rambut. Tapi di luar negara sekarang dah banyak kluster kedai gunting. Jadi apakah kerajaan akan kaji tindakan untuk membenarkan kedai gunting? Betul, semalam macam-macam yang berita yang keluar dan sebagainya, social media, WhatsApp group berbincang perkara yang sama. InsyaAllah saya percaya saya dimaklumkan MITI akan meneliti semua pandangan rakyat dan insyaAllah MITI akan memperhalusinya perkara ini. Ya, insyaAllah. Buat masa ini waktu operasi perniagaan terutamanya kedai makanan ditetapkan daripada 8 pagi hingga 8 malam. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk melanjutkan waktu ini terutamanya pada bulan puasa nanti? Sebab ada nak pakai Grab ke nak beli makanan. Belum lagi. Ya, belum lagi. PKP 2 pun tak habis lagi. Sampai 14 April ni baru PKP 2 dan insya-Allah kita akan tengok keperluan. Ya, kalau setakat ini saya tengok keadaan begitu tenang dan selesa. Rakyat masih lagi boleh membeli makanan sehingga pukul 8 malam sebelum kedai ditutup dan sebagainya. Tidak ada banyak aduan tentang kesukaran mereka untuk mendapatkan makanan. Jadi saya kira kita setakat ini masih lagi tidak menukar dari segi jangka waktu yang ditetapkan. Ya. Semalam pun Datuk Seri ada menyentuh mengenai dengan pelajar-pelajar yang berada di IPT. Jadi adakah kerajaan akan membuat satu penelitian, adakah membenarkan mereka balik? Jika tetap boleh balik, bagaimana cara dia tu? Kita menerima cadangan daripada KPT tadi. Walaupun kita perlu meneliti dengan lebih lagi kerana ianya akan melibatkan pergerakan yang sangat
besar jumlahnya. Pelajar ada lebih kurang hampir 80,000 pelajar di seluruh negara, iaitu pelajar IPTA dan juga pelajar IPTS. Figures jumlah yang kita dapat adalah daripada pelajar-pelajar yang tinggal di kampus, di kolej. Tetapi tidak termasuk pelajar-pelajar yang tinggal di luar kampus, yang menyewa rumah sendiri dan sebagainya, yang keinginan mereka mungkin sama dengan pelajar yang tinggal di kampus. Jadi telah dibentangkan tadi dengan cadangan-cadangannya, tetapi oleh kerana jumlah yang begitu besar, ada sebahagiannya ingin pulang ke Sabah dan Sarawak yang akan dikuarantin secara wajib di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Kita minta supaya Kementerian Kesihatan melihat perkara ini dari segi kesan kepada kesan kepada kesihatan, bukan saja kepada pelajar terbabit tetapi kepada penduduk di kawasan mereka yang mereka akan pulang ke tempat itu nanti. Jadi akhirnya kita minta Kementerian Kesihatan mengkaji perkara ini, sebab seperti yang kita maklumkan, Kementerian Kesihatan melihat bahawa sudah berlaku sedikit penurunan dari segi jumlah COVID-19 positif dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan tidak mahu perkara-perkara seperti ini boleh menjejaskan usaha mereka dan akhirnya mungkin akan jumlah akan kembali tinggi dan sebagainya. Jadi menggagalkan usaha kita yang selama ni dah sebulan duduk dalam rumah, tiba-tiba kerana perkara-perkara yang kita tidak teliti dengan halus, akhirnya kita terpaksa berada dalam rumah lebih lama daripada jangka masa yang kita telah pun berada dalam rumah. Jadi kita nak supaya PKP ni kalau boleh akhirnya ditamatkan mengikut perancangan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Ya, okey. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.